Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Al-hadithu tsani wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha an al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan yatamathalu liyal malaku rajula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya wa yafsimu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala. Wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Ini hadis yang kedua daripada bab bad'il wahyi. Imam Bukhari memetik hadis ini daripada gurunya Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, yang mana merupakan murid kepada Imam Malik. Beliau ni dari Tinnis. Tinnis satu bandar lama di Mesir, yang mana hari ni bandar tu dah tak berpenghuni lah. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi ni selain daripada murid Imam Malik, juga murid Laith bin Sa'ad. Dan di kalangan murid-muridnya pula termasuk Yahya bin Ma'in dan juga Imam Zuhali. Ini yang ulama, kibarul ulama, termasuk muridnya. Yahya bin Ma'in pernah berkata tentang dia, tentang Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi ini. Dia kata apa? Ma baqiya ala adimil ardi ahadun awthaqu fil muwatta' min Abdullah bin Yusuf. Atas permukaan bumi ni tak ada seorang lebih boleh dipercayai dalam mentobit, dalam menyimpan kitab Muwatta', menghafal, menyimpan kitab Muwatta'. Tak ada yang dapat melebihi Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Beliau ambil daripada gurunya Imam Malik. Ini salah seorang daripada imam madhab yang 4. Sebelum Imam Malik karang Muwatta', sudah ada satu orang nama dia Ibnu Abi Dhi'bin karang kitab yang sama, kitab dengan nama yang sama, iaitu Al-Muwatta'. Jadi orang tanya Imam Malik,
Apa faedahnya? Mal faidatu fi dzalika? Apa faedahnya tuan karang kitab Muwatta sedangkan sudah ada sebelum ni kitab dengan nama yang sama? Imam Malik jawab, maka lillahi yabqa. Apa yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan. Begitulah yang berlakunya kitab Muwatta Imam Malik ni sehingga hari ini di mutalaah oleh umat. Dan kaliko asalnya kitab Muwatta ni salah satu kitab yang ada dalam nisab, dalam sukatan pelajaran, dalam manhaj Deobandi ini. Salah satu kitab dalam semasa daurah hadis, salah satunya lah kitab Muwatta. Tapi akhir-akhir ini kebanyakan merasa keluarkan daripada nisab, boleh jadi kerana kesuntukan masa dan sebagainya lah. Daripada Aisyah Ummul Mukminin. Kenapa Aisyah ni diberi gelaran Ummul Mukminin? Dalam Quran sebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi merupakan ibu kepada orang mukmin. Wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula. Nabi lebih patut untuk memperolehi walak kesetiaan daripada orang mukmin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, berbanding diri orang mukmin sendiri. Dan wa azwajuhu, isteri-isteri Nabi, ummahatuhum, merupakan ibu kepada orang mukmin. Ibu ni bukan fi kullil ahkam al-umumah. Keibuan di sini bukan fi jami'il ahkam, bukan dalam semua hukum. Bahkan umumah fi ba'dil ahkam, keibuan dalam sebilangan hukum saja. Misalnya dalam hukum tak boleh mengahwini selepas kewafatan Nabi, umat tak boleh mengahwini isteri-isteri Nabi, itu ibu dari segi itu. Dan dari segi kena hormat, kita perlu menghormati isteri-isteri Nabi ni macam kita menghormati ibu kita sendiri, bahkan lebih lagi. Dari segi itu umumah, dari segi hukum yang macam tu, bukan fi kullil ahkam. Sebab ada perkara-perkara yang mana tidak berlaku umumah. Misalnya kena berhijab. Kan kita kalau ada urusan dengan isteri Nabi, katakan mereka masih hidup, maka Quran kata apa? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila kamu nak minta sesuatu kepada isteri-isteri Nabi, ada apa-apa urusan, nak pinjam barang ke, ataupun nak belajar, nak menuntut ilmu ke, ramai di kalangan kibar sahabat menuntut ilmu dengan Aisyah, maka mereka menuntut ilmu min wara'i hijab, di balik tabir. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila kamu minta sesuatu barang daripada isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Demikian juga misalnya putri-putri mereka. Di kalangan isteri Nabi ni ada yang punya putri kan. Putri-putri mereka itu juga bukan bermakna jadi mahram. Bukan makna bila mereka ni ibu kepada orang mukmin, maka putri mereka tu jadi adik-beradik kepada orang mukmin, sehingga tak boleh dikahwini. Tidak begitu. Tetap ada ajnabiyah dia tu. Tetap ada ajnabiyah. Isteri-isteri Nabi pun tetap ada ajnabiyah dia. Dalam sebilangan besar hukum masih ajnabiyah. Demikian juga putri-putri mereka adalah ajnabiyah. Bukan boleh berkhalwat, duduk secara berasingan ke dengan mereka, tak boleh. Jadi kesimpulannya, maksud umumah di sini fi
fi ba'dil ahkam, bukan fi kullil ahkam. Jadi di sini sebut Ummul Mukminin. Gelaran diberi kepada isteri-isteri Nabi, termasuk Aisyah. Boleh kau panggil boleh kau dipanggil Ummul Mukminat. Ummul Mukminat. Isteri Nabi ni ibu kepada mukminat, kaum mukmin yang perempuan. Aimah ikhtilaf dalam masalah ni. Si bilangan aimah kata tak boleh. Sebab ada riwayat, satu orang kata kepada Aisyah, satu orang perempuan, dia datang jumpa Aisyah. Dia bahasakan Aisyah tu dengan ibu, ya ummah. Ya ummah. Maka Aisyah jawab, lastu bi ummik. Aku bukan ibu kepada kamu. Innama ana umur rijal. Aku hanya ibu kepada kaum lelaki. Jadi berdasarkan riwayat ini, ba'dul a'imah kata, nak sebut, nak itlaq Ummul Mukminat tak boleh. Hanya boleh sebut Ummul Mukminin. Sebilangan a'imah yang lain pula kata boleh saja. Boleh saja sebut Ummul Mukminin, Ummul Mukminat, boleh. Punca ikhtilaf ni daripada kefahaman ataupun perbezaan memahami ayat wa azwajuhu ummahatuhum itu. Wa azwajuhu ummahatuhum. Adakah dalam dhamirur rijal perempuan boleh masuk ataupun tak masuk? Hum tu kan dhamirur rijal. Sekiranya di sisi mereka yang mengatakan bahawa dalam dhamirur rijal perempuan pun masuk, maka mereka kata boleh. Boleh menyebut Ummul Mukminat. Sebab dalam hum itu ummahatuhum wa azwajuhum ummahatuhum, dalam dhamir hum itu mukminat pun termasuk. Di sisi yang mereka yang mengatakan bahawa dhamir hum itu khusus untuk lelaki, dhamir hum dalam ayat itu khusus untuk lelaki, maka mereka kata tak boleh itlaq Ummul Mukminat, hanya boleh Ummul Mukminin. Radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham, ini akhu Abi Jahlin. Harith bin Hisham ni saudara kepada Abu Jahal. Dia masa perang Badar, dia masih bersama tentera musyrikin menentang Nabi. Dia masuk Islam pada tahun Fathu Makkah. Semasa Fathu Makkah dia masuk Islam. Dan dia dalam peperangan Hunain, Nabi beri kepada dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Taklif dia 10 Nabi beri kepada dia. Kemudian dia punya mantap keislamannya lah, berterusan istiqamah dengan Islamnya, sehingga akhirnya dia syahid dalam peperangan Yarmouk. Ini Harith bin Hisham. Dia tanya Nabi SAW, kaifa ya'tikal wahyu? Tanya ni adakah kerana syak, kerana ragu-ragu tentang wahyu yang turun kepada Nabi. Kita dah sebut tadi, dia ni muslimun, mukminun haqqa, orang mukmin yang benar-benar kan. Jadi kenapa pula dia boleh tanya? Sebenarnya dia tanya ni bukan kerana syak, tapi tanya kerana syauq, rindu. Satu orang bila mengimani, bila meyakini satu perkara, maka dia akan datang kerinduan pada perkara itu. Macam kita meyakini ada Kaabah, kita rindu untuk pergi Kaabah, untuk tawaf, untuk kucuk Hajar Aswad. Kita meyakini adanya Masjid Nabawi, adanya kuburan Nabi. Kita ada kerinduan untuk menziarahi Nabi. Jadi kerana meyakini sesuatu, maka datang syauq, kerinduan terhadap perkara itu. Ini yang berlaku pada
Harith bin Hisham ini. Dia ni bernasib baik ya. Allah Ta'ala beri kepada dia iman. Berbanding Abu Jahal, berbanding saudaranya, tak bernasib baik. Abu Jahal mati dalam kufur, tapi dia ni memperoleh iman. Dia tanya kerana syauk, kerana rindu kepada wahyu. Rindu nak mengetahui kaifiat, bagaimana, bentuk bagaimana datangnya wahyu. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam kan, dia pernah minta pada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Arini kaifa tuhyil mauta. Pertanyaan Nabi Ibrahim itu bukan kerana syak, bukan kerana ragu-ragu. Bukan kerana ragu-ragu tentang qudratullah alal ihya, qudrat Allah untuk menghidupkan makhluk yang mati, bukan. Tetapi sebaliknya, permintaan Nabi Ibrahim itu kerana syauk, kerana rindu, kerana terlalu kepingin, terlalu nak tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan makhluk yang mati. Sebab itu diminta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bila Allah tanya, awalam tu'min, mu tak beriman ke ya Ibrahim? Qala bala. Bahkan aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku rindu nak tengok supaya hatiku bila dapat tengok tu jadi tenang. Bila hatiku dapat tengok akan jadi tenang. Sebab ilmu yaqin bila meningkat, bila naik kepada ainul yaqin, akan datang lebih itmi'nan dalam hati. Lebih mantap, kemantapan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmain, itmi'nan, mantap, tidak goyah. Macam mana tidak goyah? Sebab macam mana jadi mutmainnah, tidak goyah? Keyakinan dia pada Allah tidak goyah, tidak goyang. Bila mana dia punya iman dia itu meningkat, keyakinan itu meningkat daripada ilmu yakin meningkat kepada ainul yakin, yakin tengok, meningkat lagi kepada haqqul yakin, yakin dengan cara mengalami sendiri. Nabi Ibrahim telah memperolehi tiga-tiganya. Ilmu yakin pun dia dapat masa dia mempersoalkan depan kaum dia kan. Tengok bintang, dia kata ini bintang kok Tuhan kita. Bila bintang terbenam, dia kata tak boleh jadi. Yang terbenam ni, yang sekali ada sekali tak ada ni tak boleh jadi Tuhan. Begitu juga bila tengok bulan, tengok matahari. Itu tahap ilmu yaqin yang ada pada Nabi Ibrahim. Kemudian bila Nabi Ibrahim tengok sendiri macam mana Allah Ta'ala hidupkan makhluk yang mati, ilmu yakin Nabi Ibrahim ini telah meningkat kepada ainul yaqin. Kemudian bila Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api dan mengalami sendiri kan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, qudrat Allah. Ya nar kuni bardan. Allah Ta'ala bagi order, bagi perintah secara langsung kepada api. Hey api, ya nar kuni bardan, jadi sejuklah kamu, wasalaman, dan selamat bagi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim alami sendiri. Itu haqqul yaqin. Jadi tingkatan keyakinan ini akan mendatangkan itminan. Itminan itu menjadikan seseorang istiqamah dalam kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman dia mutmain, tetap. Mutmain mana tetap, tidak goyah, tidak goyang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini merupakan apa? Destinasi kan dalam perjalanan hidup manusia. Manusia ni semuanya salik, dalam keadaan sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salik. Jadi destinasi akhirnya untuk capai tadi itminan, kemantapan iman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kamu redha kepada Allah, kamu terima
akur sepenuhnya segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga redha kepada kamu. Kembali ke sini, Harith bin Hisham tanya ni kerana kerinduan, kerana syauq, bukan kerana syak. Kaifa ya'tikal wahyu? Ada dua teori di sini ni. Hadis ni adakah termasuk masanid Aisyah ataupun dikira sebagai marasil? Sebab ada dua kemungkinan. Satunya ialah semasa Harith bin Hisham bertanya kepada Nabi soalan ini, Aisyah ada bersama dalam majlis tu. Boleh jadi ada di balik tabir sedang mendengar perbualan itu. Maka kalau inilah andaiannya, hadis ini dikira sebagai hadis masanid Aisyah. Masanid ini maksudnya hadis yang Aisyah dengar sendiri daripada Nabi SAW. Masanid, musnad lah, termasuk ahadith musnadah li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, min masanidi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab Aisyah dengar langsung, dengar sendiri. Teori yang kedua, Aisyah tak dengar. Semasa Harith bin Hisham bertanya kepada Nabi, Aisyah tidak ada di dalam majlis. Sebaliknya, Aisyah bertanya kepada Harith pada ketika yang lain. Mana Aisyah mendapatkan hadis ini daripada Harith bin Hisham. Jadi kalau mengikut andaian yang kedua ini, hadis ini dikira marasil Aisyah. Marasil maksudnya hadis mursal. Dan dalam disiplin ilmu mustalah, mursalus sahabi mausulun hukman. Mursalus sahabi, mursal yang mana sahabat yang riwayatkannya. Mursal ni maksudnya antara perawi dengan Nabi ada satu wasitah. Maknanya perawi berkenaan tidak dengar langsung daripada Nabi. Di sini Aisyah tidak dengar langsung daripada Nabi, tidak dengar secara direct daripada Nabi, sebaliknya ada wasitah, ada perantaraan. Maka macam itu dipanggil mursal. Dan mursal sahabi ini mausulun hukman. Mursal sahabi pada hukumnya dikira mausul. Ini salah satu disiplin yang ada dalam ilmu mustalah. Mursal sahabi dikira mausul, dikira sanad bersambung. Sebab apa? Siapa boleh beritahu sebab apa? Ya. Kenapa mursalus sahabi berbeza dengan mursalut tabi'i? Kan? Mursalut tabi'i tak boleh dikira mausul. Sehingga a'imah ikhtilaf dalam menerima mursalus sahabi. Ada yang tidak terima. Ada di kalangan a'imah menganggap mursalut tabi'i, betul kan? Mursalut tabi'i. Ada di kalangan a'imah yang tidak terima mursalut tabi'i, mursal yang dibuat oleh satu orang tabi'in. Sebab apa tak terima? Sebab hadis tu dikira ada yang munqati', yang terputus. Bila hadis tu terputus sanadnya, maka tak cukup salah satu daripada syurutus sihah. Syarat sahnya tak cukup. Sebab syurutus sihah ada 5 kan? Marawahu adlun tamud dhabti muttasilas sanadi, bersambung sanad tu tak ada tu. Ini ceritanya mursalut tabi'in. Ba'dul a'imah tidak terima. Maksud tidak terima ni tidak menganggap sebagai hadis sahih, sebab terputus, sebab tidak ada ittisalus sanad. Imam Syafi'i yang terima mursalut tabi'in pun bukan semua tabi'in tertentu saja. Macam Sa'id bin Musayyab punya mursal, itu Imam Syafi'i terima. Kerana apa? Kerana dia la yu'rafu irsaluhu illa an Abi Hurairah.
Sa'id bin Musayyab, dia punya mursalnya hanya daripada Abu Hurairah, bapa mertua dia. Dia punya bapa mertua dia. Hanya dia irsal, dia mengambil hadis dan membuat irsal daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana ma'ruf, Abu Hurairah punya keteguhan dalam bidang hadis ini. Boleh digelar Abu Hurairah ni sebagai Amirul Mukminin fil hadis untuk umat ini. Amirul Mukminin fil hadis. Sebelum Imam Bukhari jadi Amirul Mukminin fil hadis, Abu Hurairah dulu Amirul Mukminin. Itu cerita mursalut tabi'in. Ba'dul a'imah terima, ada tak terima, ada terima bersyarat. Tetapi berbeza dengan mursalus sahabi. Mursal, hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat, semuanya dikira mausul. Sebab apa? Sebab as-sahabah kulluhum udul. As-sahabah kulluhum udulun. As-sahabah kulluhum udulun. Sahabat semuanya adil. Semuanya udul, yakni diterima riwayatnya. As-sahabah kulluhum udul. Jadi macam di sini kan, Aisyah katakan dia buat irsal daripada Harith bin Hisham. Harith bin Hisham sahabi dan sahabah udulun, maka sebab tu dikira mausulun. Mausulun hukman. Bila mausulun hukman, maka memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Kesimpulannya ada dua teori di sini. Sama ada hadis ni masanid, termasuk masanid Aisyah ataupun marasiliha. Kaifa ya'tika al-wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi. Kadang-kala wahyu datang kepadaku seperti bunyi dengungan loceng. Salsalah ni bunyi yang terhasil daripada besi diketuk ke atas besi. Macam bunyi loceng dekat gereja tu kan. Besi kita ketuk, besi diketuk kepada besi, dia akan mengeluarkan bunyi macam apa, teng 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 teng, bunyi berdengung gitu. Itulah salsalah, bunyi salsalah. Salsalatul jaras, loceng. Wa huwa ashaddu alayya, ini paling teruk bagi aku, kata Nabi, paling berat bagiku. Fayafsimu anni, maka Jibril akan meninggalkan aku. Maknanya setelah menyampaikan wahyu, Jibril meninggalkan aku. Wa qad wa'aitu, walhal dalam keadaan aku telah pun mengingati, anhu daripada Jibril, maqala, apa yang ia kata. Itu kadang-kalanya begitu, datang dalam bentuk bunyi salsalatul jaras. Wa ahyanan, kadang-kala yatamathalu, berupa kepadaku malaikat dengan rupa seorang lelaki. Yatamathalu liyal malaku tamathula rajulin, berupa kepadaku sebagai rupa seorang lelaki. Yatamathalu liyal malaku rajulan ay tamathula rajulin, berupa sebagai seorang lelaki. Fayukallimuni, maka lelaki tadi bercakap kepadaku, fa'a'i, lalu aku akan mengingati, ma yaqulu, apa yang ia kata. Kenapa tu ada beza tu? Dalam keadaan pertama, bila wahyu datang dalam bentuk salsalatul jaras, Nabi guna wa'aitu madhi. Kemudian bila malaikat datang dalam bentuk seorang lelaki menyampaikan wahyu, Nabi guna mudhari' fa'a'i. A'i itu bukan dah ingat, baru nak ingat. Sebab apa tu? Kenapa ada beza begitu?
Dalam keadaan pertama mujahadah lebih. Mujahadah lebih. Bila mujahadah lebih, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama mujahadah, bersama kepayahan itu ada kemudahan. Belajar dalam banyak keadaan belajar takut nak mujahadah, takut nak buat yang berat-berat ni. Walhal bersama yang payah itu ada kemudahan. Kan bila malaikat Jibril pergi, aku tu ingat, wa qad wa'aitu, aku telah pun ingat. Sebab mujahadah lebih tu. Keadaan pertama mujahadah lebih. Kenapa mujahadah lebih? Kerana Nabi perlu beri tumpuan kepada al-mala'ul a'la. Tumpuan kepada al-mala'ul a'la, alam atas. Dan perlu keluar daripada tabiat basyariah. Dalam keadaan pertama tu kan, wahyu datang dalam bentuk salatul jaras. Nabi perlu keluar daripada tabiat basyariah. Sebab apa? Kena beri tumpuan kepada alam malaikat. Berbeza keadaan kedua, malaikat Jibril datang sebagai seorang lelaki. Masa ni Nabi tetap dengan tabiat basyariahnya, tabiat manusia, dan kekal di alam manusia. Maknanya mujahadah tidak banyak. Bila mujahadah tidak banyak, maka dia punya kesan daripada belajar itu kurang sikit. Sehingga bila habis selesai, malaikat pergi setelah menyampaikan wahyu, aku perlu mengingati pula. Aku perlu ada usaha pula untuk mengingati. Fa'i, aku akan mengingati mayaqulu. Ya tadi aku telah pun ingat. Jadi sebab tu jangan takut untuk mujahadah. Jangan takut untuk bersusah payah dalam masa belajar ni. Sebab dengan susah payah, kesan dia akan lebih berbanding belajar tanpa mujahadah. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aitu, aku lihat baginda, yanzilu alaihi alwahyu, turun wahyu kepada baginda, fil yaumish syadidil bardi, pada hari yang amat sejuk, fayafsimu anhu, lalu malaikat meninggalkannya dalam keadaan wa inna jabinahu, baginda punya dahi, la yatafassadu, memercik. La yatafassadu araqan, memercik peluh. Araqan tu masuk sebagai apa tu? Naam. Jadi apa i'rabnya? Araqan. Ya, Umair. Kelihatan sedang berfikir. Jadi tamyiz, Araqan tu tamyiz. Tamyiz. Ini soalan ni Al-Harith bin Hisham tanya tentang maji'il wahyi ke maji'i hamilil wahyi. Tanya tentang bagaimana wahyu datang ke, ataupun bagaimana malaikat pembawa wahyu datang. Dua kemungkinan ada. Dua kemungkinan ada. Boleh jadi dia tanya tentang maji'ul wahyi, wahyu itu sendiri, bagaimana datang wahyu itu sendiri. Apa qarinahnya? Qarinahnya mithla salatil jaras, seperti bunyi dengungan loceng. Ini ihtimal yang pertama. Pertanyaannya itu tentang bagaimana wahyu datang. Ihtimal yang kedua, dia tanya tentang bagaimana malaikat Jibril datang. Qarinahnya apa? Ihtimal yang kedua ni, andaian yang kedua ni, qarinahnya apa? Qarinah ni indikator lah, petunjuk. Indikator, English kata indicator, Arab kata qarinah.
bahasa Melayu kata apa? Petunjuk. Petunjuknya apa? Yatamatsalu liyal malaku. Teori yang kedua ataupun ihtimal yang kedua, Harith bin Hisham bertanya tentang hamilul wahyi, pembawa wahyu, malaikat yang bawa wahyu, bagaimana datangnya? Apa qarinanya? Qarinanya ialah liyatamatsalu liyal malaku rajulan. Jadi kalau kita ambil andaian yang pertama, soalan tentang wahyu, maka dia jadi apa? Jawapan Nabi jadi gini. Wahyu itu datang kadangkala dalam bentuk yang mafhumu asyakal, dalam bentuk yang difahami, mafhumu syakal. Syakalnya, bentuknya itu difahami, kadang-kalanya tidak difahami. Yang tak difahami itu apa dah? Bila datang dalam bentuk seperti dengungan loceng. Dan tidak difahami pula, itu yang tak difahami, bentuk tak difahami. Yang difahami pula bila mana wahyu itu datang dengan malaikat bawa berupa seorang lelaki, malaikat sampaikan kepadaku, maka itu boleh aku fahami dengan mudah. Itu atas andaian pertanyaannya tentang maji'ul wahyi. Kalau pertanyaannya tentang lelaki, tentang malaikat yang bawa wahyu, hamilul wahyi, maka bagaimana jawapan Nabi? Jawapan Nabi, hamilul wahyi itu datang kadangkala dalam bentuk yang dikenali. Maknanya datang sebagai seorang lelaki yang mana aku kenali bahawa dia itu malaikat pembawa wahyu. Kadang-kala datang dalam bentuk yang tidak dikenali, dalam bentuk yang tidak dikenali, tidak ma'hud, tidak biasa. Dan kadang-kala datang dalam keadaan biasa, kadang-kala keadaannya luar biasa. Kemudian salsalatul jaras itu apa tu? Salsalah. Kalau ikut dari segi bahasanya, salsal dalam Quran pun ada kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Tanah ataupun tembikar, tanah yang dibakar sehingga jadi tembikar, bila kita ketuk tu dia akan keluar satu bunyi dengungan tu. Macam bila kita ketuk besi kan, bila besi diketuk dengan besi, dia akan mengeluarkan bunyi dengungan tu. Itulah salsal. Itu dari segi lughahnya, bunyi yang terhasil daripada ketukan. Hakikatnya apa hakikat salsalah itu? Aimah ada beberapa pandangan lah. Satu kata ini bunyi sayap malaikat. Yang kedua kata ini bunyi daripada rasad. Rasad ni malaikat pengiring. Semasa Jibril dah bawa wahyu, illa man irtada min rasulin fa innahu yasduqu min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Rasad mana malaikat pengiring, supaya wahyu tadi tidak diceroboh oleh syaitan, supaya wahyu tadi tidak diceroboh. Sebab syaitan berusaha untuk mencuri dengar daripada wahyu. Man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunyi malaikat Jibril. Kedatangan itu, pergerakan malaikat Jibril. Dia malaikat yang besar kan. Lahu sittu mi'ah janah. Rupa asalnya mempunyai 600 sayap. Bila dibuka sayapnya, 2 sayap saja sudah menutupi antara timur dan barat. Jadi makhluk yang begitu besar. Maka pergerakan dia tu mengeluarkan bunyi macam kereta api lah, bergerak daripada jauh. Kita dengar dia punya bunyi dia tu. Jadi kalau kita ambil kira ini Jibril punya pergerakan,
timbul iskal, timbul kemusykilan. Sepatutnya semua orang dengar lah. Semua sahabat yang ada berdekatan dengan Nabi ketika Jibril datang, dengar pergerakan macam kita duduk dalam satu majlis, kereta api bergerak dari jauh, semua orang dalam majlis mendengar. Tapi kenapa Nabi saja yang dengar? Ini pendapat ketiga ni ada kemusykilan. Jawapannya ialah gini, dia kaitan dengan kasyaf. Kasyaf. Tak semua orang diberi kasyaf. Dalam satu-satu masa Nabi diberi kasyaf. Kasyaf ni tak mesti kasyaf mata, kasyaf telinga pun kasyaf juga, kasyaf pendengaran. Nabi dengar, sahabat tak dengar. Dia ada kaitan dengan kasyaf. Macam Lailatul Qadar kan. Ada kadang-kadang pokok sujud, tak semua orang tengok tu. Hanya yang diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat melihat perkara-perkara gitu. Pandangan yang keempat, salsalah ni dia kata macam suara macam tanbih, suara peringatan. Sebelum datang sesuatu message, sesuatu pesanan ke apa ke, ada tanbih, ada peringatan dulu. Macam panggilan telefon kan. Sebelum panggilan tu sampai pada kita, dengar deringan dulu. Deringan supaya beringat bahawa ada panggilan yang masuk. Begitu. Salsalah tu bunyi sebagai itu. Sebagai apa? Peringatan bahawa wahyu nak datang. Pandangan yang kelima, salsalah ni, ini merupakan pandangan Syahulillah Dihlawi. Beliau kata salsalah ni bunyi yang terhasil daripada ta'attulul hawas. Maknanya bila malaikat nak datang bawa wahyu, Nabi SAW mengalami ta'attul. Panca indera baginda tidak berfungsi terhadap alam ini, alam keliling ni. Sebaliknya baginda punya seluruh kekuatan baginda ditumpukan untuk menerima daripada al-mala'ul a'la. Maka telinga tak berfungsi terhadap suasana keliling, mata tak berfungsi, macam orang yang yang mengalami sekadar contoh kan, orang pengsan misalnya, maka dia punya panca indera dia tidak berfungsi terhadap sekeliling dia ni. Jadi kesan daripada tak berfungsi itu Nabi dengar macam salsalatul jaras, bunyi suara yang berlanjutan, suara yang tidak jelas butiran makhrajnya, yang tidak ada keratan-keratan makhrajnya, suara yang bersambungan berterusan gitu. Itu yang Nabi dengar, hasil daripada ta'attulul hawas. Sebab tu Nabi kata yang ni asyaddu alayya ni. Keadaan pertama, keadaan salsalatul jaras ini wahyu yang mana lebih berat bagiku. Sebab apa? Sebab mengalami ta'attulul hawas, dan Nabi kena keluar daripada tabiat basyariahnya. Keluar daripada tabiat basyariah, kena pergi kepada satu bentuk malakiyah, bentuk kemalaikatan. Jadi memanglah satu orang makhluk ni ditinggalkan tabiat dia, pergi kepada tabiat lain, memang mengalami berat. Jadi dah 9:30 kita kena bila ulang pada Ustaz Fahab lah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.